Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Mai, Matematik Tambahan tingkatan 4 dalam tajuk Sistem Persamaan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah menyelesaikan persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Okey, apa maksud persamaan linear tu? Kita tengok graf yang Cikgu tunjuk ni. Okey. Kita ada satu garis lurus, persamaan linear lah. Okay, persamaan garis lurus. Dan kita ada satu persamaan tak linear. Okay, persamaan yang lengkuk lah, bukan garis lurus. Okay, bila kita menyelesaikan persamaan serentak, kita mencari titik pertemuan dia. Jadi di sini dengan di sini titik persilangan dia. Okay, itulah yang kita akan cari. Bila titik, kita kata mesti ada nilai X dan nilai Y. Jadi dekat sini pun disebabkan satu ada persamaan tak linearnya adalah kuadratik. Okey. Bentuk parabola, jadi dia bertemu pada dua titik. Satu lagi di sini. Okey. Ada nilai X dengan nilai Y. Ada dua nilai X dan ada dua nilai Y sebab ada dua titik. Okey. Mari kita cuba beberapa soalan dalam latih diri 3.4. Okey, mari kita tengok dulu soalan-soalan ni. Okey, mari kita kenal pasti yang mana persamaan linear, yang mana persamaan tak linear. Kita tengok nombor 1. Soalan A, 2x tolak y sama dengan 7. Yang ini adalah persamaan linear. Kenapa linear? Sebab kuasa bagi pemboleh ubah dia adalah 1. Okey, dan persamaan yang ini, yang kedua ni adalah persamaan tak linear. Kenapa? Sebab kuasa bagi pemboleh ubah y ni nampak ni kuasa 2. X darab dengan x pun x kuasa 2. X darab y pun xy kuasa 2 lah, sebab x kuasa dia 1, y kuasa 1. Jadi x darab y jadi kuasa 2. Jadi ini bukan persamaan linear. Ini persamaan linear. Kita tengok soalan B. Persamaan 1 adalah persamaan linear. Persamaan yang kedua ni bukan persamaan linear sebab tengok yang ni y kuasa 2. Okey, C persamaan 1 ini adalah persamaan linear. Yang ini persamaan 2, persamaan tak linear. Kenapa tak linear? Ni nampak kuasa 1 kuasa 1. Tak sebenarnya. Sebab 1 per x ni sama dengan x kuasa negatif 1. Jadi kuasa dia bukan 1 tetapi negatif 1. Jadi ini persamaan tak linear. Okey, soalan D, persamaan 1 adalah persamaan linear. Tengok kuasa 1 kuasa 1. Tapi persamaan yang kedua tak linear. Sebab apa? Tengok ni. Ini y kuasa negatif 1. Bukan kuasa 1 tapi kuasa negatif 1. Okey, begitu juga soalan E, soalan F kita tengoklah. Jadi kita dah kenal pasti dulu yang mana persamaan linear, yang mana satu persamaan tak linear. Okey, mari kita cuba soalan 1A. Salin dulu dekat sini. 2x tolak y sama dengan 7. Sorry, dia padam ya. Okey, semula. Soalan A, 2x tolak y sama dengan 7 dan ini persamaan 1. Kita bagi nama ya. Lepas tu persamaan yang kedua dia y kuasa 2 tolak x tambah y sama dengan 11. Ini persamaan 2. Okey, kita nampak ini ada kurungan ya. Ada kurungan. Jadi untuk memudahkan kerja seterusnya lebih baiklah kita buang kurungan tu dulu. Tolak x kuasa 2 tolak xy sama dengan 11. Ini persamaan 2 kita yang baru. Jadi persamaan 2 yang atas tadi kita tak gunalah. Kita gunakan persamaan yang kita dah ubah tu. Okey, kita tengok dari 1. 2x tolak y sama dengan 7. Ini persamaan linear. Jadi kita perlu ambil dari persamaan 1. Dan kita akan jadikan y sebagai perkara rumus. Jadi kita ada 2x tolak 7 sama dengan y. Okey, dan ini kita jadikan persamaan 3. Okey, seterusnya apa kita buat? Kita ganti persamaan 3 kita ni dalam mana? Tadi kita ambil 1, jadi kita ganti dalam 2. Sebab tadi kita ambil dari 1. Bila kita ganti dalam 2.
Okey, macam mana nak mengganti? Okey. Ini Y. Okey, dan ini persamaan 2. Di tempat yang ada Y ni, kita akan gantikan dengan 2X tolak 7. Jadi, apa kita buat? Kita ada Y kuasa 2 kat sini. Okey, Y kuasa 2 tolak X kuasa 2 tolak X. Dan kita ada jumpa Y kat sini. Sama dengan 11. Jadi, kita akan gantikan Y ini dengan 2X tolak 7. Dekat sini pun 2X tolak 7. Okey, jadi kita nampak ni. Yang kita gantikan dekat sini. Yang ni kita gantikan yang ini. Kuasa 2 tu jangan lupa letak Okey, seterusnya kita nampak kita berjaya membentuk satu persamaan dengan satu pemboleh ubah saja. Jadi daripada dua pemboleh ubah X dengan Y dah jadi ada X sahaja. Jadi tinggal satu pemboleh ubah. Jadi apa kita boleh buat? Kita boleh kembangkan dan kita ringkaskanlah. Kita dapat dekat sini 4X kuasa 2 tolak 28X. 28X dapat macam mana? 2 darab 2X darab negatif 7. Okey, 2 darab 2X darab negatif 7. Dapat negatif 28X tambah 7 kuasa 2, 49. Okey. Tolak X kuasa 2. Tolak X darab 2X jadi tolak 2X kuasa 2. Tolak X darab dengan negatif 7 jadi tambah 7X. 11 bawa ke sebelah kiri jadi tolak 11 sama dengan 0. Okey, kita masih lagi panjang sangat tu cerita dia. Jadi kita akan ringkaskan sedikit. Okey, 4X kuasa 2, 4X kuasa 2 tolak X kuasa 2 tolak 2X kuasa 2. 4X kuasa 2 tolak X kuasa 2 jadi 3X kuasa 2. 3X kuasa 2 tolak 2X kuasa 2 jadi X kuasa 2 sahaja. X kuasa 2. Lepas tu kita ambil X pula. Negatif 28X tambah 7X. Negatif 28X tambah 7X. Jadi negatif 28 tambah 7. Jadi kita akan dapat negatif 21X. Satu nombor pula 49 tolak 11. Jadi kita dapat tambah 38 sama dengan 0. Jadi apa kita nampak dekat sini? Ini adalah satu persamaan kuadratik dalam bentuk arm. Okey, jadi kita bolehlah faktorkan dia untuk dapatkan jawapannya. Okay. Kita tahu kalkulator boleh membantu dengan menggunakan mod EQN. Jadi kita gunakan mod EQN dengan degree 2, nilai A-nya 1. Nilai B negatif 21 dan nilai C 38. Kita dapat jawapannya 19 dan 2. Kita dapat X sama dengan 19 dan X sama dengan 2. Ini kita guna kalkulator Jadi kita pun mesti tulis tolak 19 dan di sini X tolak 2. Maksudnya kita faktorkan. Okey. Seterusnya kita dah dapat nilai X. Okey, sekarang kita nak nilai Y pula. Apakah nilai Y untuk setiap nilai X ini? Jadi dekat mana kita nak gantikan? Kita gantikan dalam persamaan 3 sebab kita ada Y dekat sini. Jadi X ini kita akan gantikan dengan ganti dengan 19, lepas tu ganti dengan 2. Satu per satu. Okey, jom kita buat. Kita ada nak cari Y sama dengan 2. X kita ganti dengan 19 tolak 7. Jadi kita dapat Y sama dengan, tekan kalkulator, kita dapat
31. Dan satu lagi kita cari pula nilai Y kalau sekiranya X dia 2. Jadi kita ganti dengan 2. Jadi kita dapat Y sama dengan 4 tolak 3. Kita dapat negatif 3. Jadi selesai, kita dapat ada nilai X dan nilai Y yang sepadan dan nilai X dan nilai Y yang sepadan. Selesai. Okey, kita lihat soalan C pula, hasil latihan yang sama. Okey, kita ada dua persamaan 1 dan persamaan 2. Okey, persamaan 1 dah cantik dah, Y sebagai pemboleh ubahnya. Okey, jadi persamaan 2 kita ada melibatkan pecahan. Okey, kita nak ganti terus pemboleh, kita nak tukar dulu bentuk pecahan ni ke bentuk segaris je pun kita boleh. Okey, tapi kat sini cikgu akan terus gantilah. Okey, kita terus ganti sebab Y dah elok dah jadi perkara rumus. Okey, jadi kita ganti 1 dalam 2. Okey, jadi kita ada 1 per X tolak 1 per Y ni kita ganti dengan 3 tolak X sebab Y sama dengan 3 tolak X. Ganti di sini 3 tolak X sama dengan 2. Okey, dah ganti, kita akan teruskan. Kita akan buat apa ni? Kita darab ke sini itulah. Okey, macam biasa. Kita nak buang pecahan. Jadi kat sini 3 tolak X. 3 tolak X. 1 darab 3 tolak X. Okey. Tolak dengan 1 darab X. Okey. Per dengan yang bawah ni kita darabkan. Okey. X darab 3 tolak X sama dengan 2. Okey, kita teruskan. 3 tolak X tolak X kita dapat 3 tolak 2X sama dengan 2X. 3 tolak X ni kita bawa ke sebelah kanan, jadi dia akan jadi darab 2X 3 tolak X. Okey, mari kita teruskan. 3 tolak 2X sama dengan 2X darab 3 jadi 6X. 2X darab dengan negatif X jadi negatif 2X kuasa 2. Kita bawa semuanya ke sebelah kiri. Kita ada 2X kuasa 2. Tolak 2X tolak 6X dia akan jadi tolak 8X dan 3 tambah 3 sama dengan 0. Jadi kita telah berjaya membentuk satu persamaan kuadratik dengan satu pemboleh ubah X. Jadi kita bolehlah gunakan mod EQN. Okey, kita akan dapat jawapannya. Dan kita dapat lagi satu X sama dengan 0.4189. Okey, 4 angka bererti. Kalau tak dinyatakan dia nak berapa, kita bagi 4 angka bererti. Bila kita dapat nombor perpuluhan macam ni ya, ini jadi kita tak boleh buat macam tadi faktor. Jadi kita boleh buat, kita guna rumus sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi 2A. Ini rumusnya. Jadi sekarang kita gantikanlah nilai A, B, C tu. B kuasa 2 maksudnya negatif 8. Negatif B kuasa 2. Negatif B. Jadi B adalah negatif 8. Negatif ni negatif dalam formula, okay? B kuasa 2 dekat sini. Jadi ini negatif 8 kuasa 2 tolak 4A. A dia 2 dan C dia 3. Bahagi dengan 2A. A 2. Jadi ganti. Okey, yang ni kita dapat macam mana? Kita guna mod EQN lah, guna kalkulator.
Okey, tapi yang ni kena tunjuk kena tulis. Okay, seterusnya kita carikan nilai y. Macam nak cari nilai y? Kita tadi ada dekat atas y sama dengan apa? 3 tolak x ni. Y sama 3 tolak x. Jadi x ni kita gantikan dengan nilai yang kita dah dapat. Y sama dengan 3 tolak x. X dia 3.581. Okey, jadi kita akan dapat y sama dengan negatif 0.581. Seterusnya nilai y yang kedua 3 tolak dengan x nya adalah 0.4189. Jadi kita dapat y sama dengan 2.581. Okay, selesai soalan C. Jadi kita lihat persamaan, ada dua persamaan kat sini. Satu ni persamaan satu adalah persamaan linear dan persamaan dua adalah persamaan tak linear. Jadi kita akan jadikan salah satu x atau y sebagai perkara rumus. Okey, dalam kes ini cikgu akan pilih y juga sebagai perkara rumus. Jadi cikgu akan ada y sama dengan 9 tolak 2x. 4 tu kita bawa sebelah kanan, dia akan jadi bahagi 4. Jadi ini persamaan yang ketiga kita. Jadi kita ganti persamaan 3 ini dalam persamaan 2. Sebab tadi kita ambil persamaan 1, jadi kita kena ganti dalam persamaan 2. Ni banyak nak ganti, jadi kita catat sikit lah. Dekat mana kita nak ganti ni? Y. Jadi kita jumpa je y ni, kita ganti dengan 9 tolak 2x bahagi 4. Sini pun kena ganti juga. Jadi ada dua tempat kita kena ganti. Okey, jadi mari kita lihat. Kita ada 4x kuasa 2 tambah 16 y kuasa 2. Jadi y tu kita kena ganti dengan 9 tolak 2x per 4. Dan jangan lupa sebab dia ada kuasa 2 kat luar tu, pastikan tulis balik lah. Sama dengan 20x tambah 4 y ganti dengan 9 tolak 2x per 4. Okey, dan jangan lupa ada lagi hujung tolak 19. Pastikan setiap satu tu kita tulis semula nah. Okey, yang kita ganti hanyalah dekat tempat y sahaja. Okey, seterusnya banyak cerita sikit ni sebab panjang, jadi kita kenalah ringkaskan dia satu persatu. Mari kita lihat nah. Okey, 4x kuasa 2 tolak ni 4 kuasa 2 ni 16, ni 4 kuasa 2 jadi 16 dengan ini habislah. Okey, tapi 9 tolak 2x ni kena kuasa 2 jugalah. Tadi cikgu potong untuk kuasa 2 kat sini ya. Okey, jadi yang ni kena ada kuasa 2 jugalah. Jadi 9 kuasa 2 81. Hati-hati ya sebab sini tolak tambah. Jadi tambah tak payah buat kurungan lah. Kalau tolak kena buat kurungan. Okey. Jadi 9 81 tolak 2 ke 9 18. 18 kali 2 36. 36x tambah 4x kuasa 2, negatif 2x kuasa 2. Okey, sama dengan sama bawa lah. Tolak dengan 20x. Okey, yang ni boleh potong. Okey, jadi tinggal tolak 9 tambah 2x tambah 19 sama dengan 0. Cikgu bawa siap-siap ke sebelah kiri semua sekali. Okey, sekarang cikgu tengok 4x kuasa 2 dengan 4x kuasa 2. Cikgu dapat 8x kuasa 2. Lepas tu x pula. Negatif 36x tolak 20x jadi negatif 56x tambah 2 jadi negatif 54x.
X dah selesai. Sekarang nombor pula ada 81 tolak 9 tambah 19. Kalau tak yakin, kita tekan kalkulator lah. 81 tolak 9 tambah 19. Jadi dapat 91 tambah 91 sama dengan 0. Okey. Jadi kita guna mod QN, kita dapat nilai X dia 7/2 dan satu lagi kita dapat X dia 13/4. Jadi kita perlu tulis kat sini 2X tolak 7 dan 4X tolak 13 sama dengan 0. Okey, seterusnya kita nak cari Y. Okey, kita tahu tadi kat atas kita ada Y sama Y sama dengan 9 tolak 2X/4. Jadi kita ada Y sama dengan 9 tolak 2X/4. X ni kita gantilah dengan 7/2 dan satu lagi nilai Y kita gantikan X dengan 13/4. Jadi kita tekan kalkulator, kita dapat 9 tolak 7 dapat 2, 24 dapat 1/2 dan satu lagi kita dapat Y sama dengan 5/8. Okey, jadi selesai soalan E. Okay. Jadi cikgu dah buat tunjukkan 3 soalan menggunakan kaedah penggantian. Okay, soalan yang pertama persamaan yang agak mudah, persamaan yang kedua melibatkan pecahan begini. Tapi yang ini dia dah bagi dalam bentuk Y adalah perkara rumus. Dan soalan E kita ada yang agak panjang lah. Okay. Tapi penyelesaiannya tetap tak banyak mana lah, selesai je guna mod EQN je. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat gunakan ini sebagai contoh lah untuk menyelesaikan persamaan linear, menyelesaikan persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Selamat mencuba.